Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel YouTube Nur Samina Samsudin. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang tanda elipsis. Pernah tak anda mendengar tanda elipsis? Dan semasa proses pembacaan anda, pernah tak anda perasan bagaimana tanda itu mempengaruhi bacaan kita? Okey, apa itu tanda elipsis? Saya rujuk ya, Kamus Dewan ini. Okey, edisi keempat. Okey, elipsis dikatakan atau diterjemahkan sebagai 3 titik berturutan yang menandakan pengguguran kata dalam teks. Dan makna kedua pula ialah pengguguran sebahagian kata dalam suatu ungkapan tetapi dapat difahami dalam konteks berkenaan. Macam mana saya boleh terfikir untuk membincangkan tentang topik tanda elipsis ini? Kalau anda lihat video saya yang terdahulu, saya telah membawa ulasan buku Memoir Kampung Boy. Okey, dan dalam ulasan bertulis saya dalam Goodreads, di dalam Facebook, saya memberitahu, saya dah menyebut tentang bagaimana saya terkesan ketika membaca cerita ini bila saya melalui satu pembacaan yang ada tanda elipsis. Dan masa tu saya fikir, wah, tanda ini sebenarnya beri kesan juga pada perasaan saya ketika saya membaca. Okey, saya petik daripada buku Memoir Kampung Boy, tanda elipsis tu. Saya bacakan teks dia dulu. Okey, itu kenangan mengail di kampung dengan mak. Aku takkan lupa sampai bila-bila. Dan mak sampai hari ini masih suka mengail. Mak. Okey, saya tunjuk kat sini. Nampak? Mak. Lepas tu ada 3 titik selepas perkataan mak. Ini yang kita panggil sebagai elipsis. Okey, 3 titik Okey, elipsis ni memang 3 titik je ke? Tak lebih daripada itu ke? Bagaimana kalau saya ada jumpa lebih pada 3 titik? Okey, menjawab kepada persoalan itu, tanda elipsis atau titik elipsis ini memang 3 titik sebagaimana yang diberitahu di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Makna sebenar elipsis itu sendiri dikatakan sebagai 3 titik. Okey, dan bila anda jumpa titik keempat, biasanya itu merujuk kepada noktah, iaitu selepas elipsis, iaitu 3 titik, ada satu titik yang keempat, dan titik keempat itu sebenarnya noktah. Atau anda mungkin jumpa elipsis, iaitu 3 titik tu, dan kemudian yang keempat adalah tanda soal atau tanda seru. Okey, jadi bila anda membaca, anda tahu bahawa tanda-tanda ini sebenarnya bukan diletakkan saja-saja, tetapi ia mempunyai makna untuk memberikan intonasi ataupun memberikan kesan kepada perasaan pembaca itu sendiri. Sama juga dengan macam tanda soal, tanda seru, semua tu kan perasaan. Macam kalau tanda seru tu macam kadang kita terkejut kan, wah, cantiknya dia, macam tu. Jadi kita letak tanda seru. So kalau kita menyoal, kita akan letak tanda soal. Apa tu? So tanda soal. Okay. Dan tanda elipsis ini, macam saya bagi contoh dalam buku Memoir Kampung Boy tadi, bila kita menyebut perkataan tu dengan orangnya tak ada depan mata, hanya ada kenangan dia, kita akan menyebutnya dengan sayu dan dengan lirih. Macam tu, dia ada tone dia menurun, tone dia menurun. Okey, dan ada juga yang bertanya, adakah tanda elipsis ini, iaitu 3 titik ini, bila ada jarak tak di antara perkataan tu dengan tanda titik 3 titik ni? Lepas tu kalau bagaimana nak teruskan dengan ayat yang seterusnya, adakah jarak juga? Sebab mereka jumpa, ada yang dirapatkan, ada yang dijarakkan. Okey, saya tak jumpa lagi satu orang kata yang memang ada format bahawa wajib letak jarak, wajib letak rapat ke, tak ada. Okey, saya tak jumpa lagi. Cuma bila kita nak, orang kata nak praktikkan sesuatu perkara ataupun sesuatu
bentuk penulisan, saya suka merujuk kepada sumber yang kuat iaitu contoh DBP. DBP kita tahu satu sumber yang memang menjadi pusat tumpu dan ramai orang merujuk kepadanya, ataupun kita merujuk kepada hasil karya terbitan penerbit yang besar. Bagaimana mereka meletakkan elipsis itu dalam karya terbitan mereka. Dan saya juga menjadikan buku antarabangsa, buku bahasa Inggeris, buku bahasa Indonesia sebagai rujukan saya untuk melihat tanda baca ini, iaitu elipsis ini. Tengok buku arkitek atau pelukis jalanan. Okey, tema. Okey, tema. Jangan sebut okey. Kat sini pun ada dia letak tanda elipsis Okey, contoh yang ini. Okey, nampak tak? Okey. Ish, jangan cakap macam tu. Ish, lepas tu elipsis, iaitu 3 titik diletakkan di antara perkataan ini. Okey, dan kalau kita lihat di sini, Iman Publication dia letakkan tak ada jarak Okey, ini salah satu cara penulisan lah. Okey, dan untuk makna yang ini, ish, dia macam panjang tau. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak letak tanda elipsis, tapi dia letak ish, lepas tu hish tu banyak macam tu. Dia melirik macam tu. Tapi dia sebenarnya boleh menggunakan tanda elipsis, iaitu 3 titik ni. Macam yang temu buat ni. Saya ambil sastrawan negara Arinawati, iaitu bagai sarang burung di ranting. Okey, kita tengok ayat ni. Elipsis dan diakhiri dengan noktah. Maksudnya ada 4 titik di sini dan titik yang terakhir adalah noktah. Okey, dan ayat dia, sepatutnya saya yang mengucapkan selamat datang kepada Movrovan. Okey, Movrovan. Jadi dia macam panjang gitu lirik. Tengok pula sastrawan negara seorang lagi, Siti Zainul Ismail, iaitu Delima Ranting Senja. Dan saya paling banyak jumpa elipsis di dalam buku ini, iaitu Delima Ranting Senja. Tengok saya tanda banyak, maksudnya banyak sangat. Okey, dan mungkin sebab buku ini lebih kepada perasaan watak tu banyak sebab dalam ni dia menggunakan POV 1 dari sudut pandang watak yang ramai. Okey, kalau tak salah saya ada 5 ke 6 POV 1 di dalam ini. Okey, contoh ayat ni. Anda lagi macam tu. Pasal ada titik elipsis. Macam kecewa sikit kan. Asyik orang yang sama je datang jumpa dia kan. So dia cakap anda lagi. Macam mengeluh macam tu. Okey, dalam Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di sini pun banyak juga tanda elipsis. Untuk satu muka surat ni sahaja kita boleh nampak 3 tanda elipsis. Okey, saya bacakan ayat-ayatnya. Kita tengok bunyi dia macam mana Hukuman yang kejam hanya akan menambah sentimental suasana romantis di mana aku rela masuk sumur maut dunia lain sebagai pahlawan cinta pertama. Cinta. Okey, macam tu. Lepas tu dia tak tanda elipsis. Cinta. Macam tu. Jadi dia macam ada menurun sikit dia punya bacaan gitu. Okey, dan satu lagi ayat di dalam muka surat yang sama yang meletakkan tanda elipsis di sini ialah ia menuduhku sudah sinting. Macam tu. Dia letak 3 titik iaitu tanda elipsis dan ditutup dengan tanda soal. Okey, sinting ni gila. Macam dia macam terkejut lah konon orang tu kata dia sinting, tapi dalam nada yang dia tak marah, tapi dia cuma macam agak kecewa macam tu. Jadi macam titik elipsis ni kan kita letakkan ketika kita dalam rasa macam sebab, syahdu, agak macam terkilan. Okey, jadi untuk menurunkan nada terkejut sangat tu kita menggunakan tanda elipsis. Jadi bacaan atau intonasi tu dia menurun sikit macam tu. Dan kalau anda perasan kebanyakan buku ini meletakkan tanda elipsis ni, iaitu 3 titik ini ada jarak sebelum perkataan tu. Lepas tu titik elipsis,
lepas tu ada jarak lagi sebelum perkataan atau ayat seterusnya. Jadi dia adalah macam seolah-olah standard telah diterima oleh kebanyakan penulis, termasuk yang Indonesia ya. Okey, kita boleh lihat dia punya penjarakan tu. Okay, tapi sebenarnya macam pada saya lah, tak salah pun kalau anda nak rapatkan ke, nak jarakkan ke, asalkan anda tahu bahawa titik elipsis ni diletakkan cuma 3. Dan kalau yang keempat itu adalah noktah, dan ataupun selain noktah mungkin tanda soal atau tanda seru. Okey, jadi tak salah lah kalau nak buat macam mana pun, sebab ramai je penulis-penulis antarabangsa yang menulisnya dengan cara yang pelbagai. Divergent, okey. Kenapa tak letak 1, 2, 3? Kenapa dia buat tanda elipsis? Kenapa dia letakkan elipsis berbanding koma? Sebab koma ni kita macam berhenti sekejap. Lepas tu elipsis ni pula macam kita tak nak berhenti sebenarnya, tak berhenti langsung. Seolah-olah hilang perkataan. Dari Google search, daripada Google, dia mengatakan bahawa elipsis ini adalah dari perkataan Greek yang mana ia membawa maksud kepada omission, iaitu yang tertinggal. Omission ni maksudnya yang tertinggal. Maksudnya ada perkataan yang kita nak sambung pada satu-satu ayat tu, tapi kita hilang daripada pemikiran kita buat seketika. Divergent dia mengira 1, dia macam 2, 3. Yang itu dia tak hilang perkataan, tapi dia nak bagi masa pada diri dia untuk bertenang. Maksudnya dia hilang mungkin keyakinan, sebab nak melompat dari kereta api yang sedang bergerak laju ke bangunan yang sedang lalui. Jadi dia bukan hilang perkataan yang dia nak cakap, tapi dia hilang keyakinan diri dia. Dia cuba cari dalam pada pengiraan 1, 2, 3 dia tu. Okay, jadi itu perbezaan di antara elipsis dan tanda koma. Kita kena tengok intonasi satu-satu ayat tu, baru kita boleh buat keputusan sama ada koma yang lebih sesuai ataupun titik elipsis yang lebih sesuai. Jadi kita tanya pada diri kita sendiri, kita nak pembaca-baca macam mana ayat tersebut. Okey, sama ada berhenti sekejap, berhenti terus, ataupun perkataan tu macam tergantung, macam kita cakap tapi kita macam hilang satu-satu perkataan. Jadi kita nak teruskan perkataan tu tanpa berhenti, kita gunakan titik elipsis. Bila kita membaca, kita tahu macam mana dia punya nada suara, macam mana tu intonasi dia, kan? Bila kita nampak 3 titik di antara dalam satu ayat tu, dia letak tengah-tengah ataupun dia letak di hujung sekali. Saya cuma mengkaji daripada setiap bahan bacaan fiksyen yang saya baca, bagaimana mereka meletakkan titik elipsis ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.